sambung perkongsian kita. Kalau yang belum isi tu, sambil-sambil tu kita boleh isi. Kalau yang dah isi tu nanti kita kalau ada persoalan nanti kita sambung. So bengkel kita hari ni bukan saya nak jelaskan, bukan untuk saya bagi taklimat untuk ada produk baru ke, ada apa ni MLM baru ke, ataupun ada apa ni bisnes baru ke. Dan company kami bukan berteraskan untuk cari ejen macam tu. Kami memang nak cari kami panggil apa, trainer kami. Kamu nanti ni barangkali nanti dah, itu saya perlukan data tu. Itu dah isi borang Google Form sebenarnya kan. Jadi lepas ni kalau feedback, saya nak dapat feedback lepas daripada bengkel ni, barangkali kamu boleh jadi trainer kami lah lepas ni. Trainer kamu ada ke depan ni pula. Tapi syarat dia jadi trainer tu kena buat dulu lah. Dan buat kena sampai standard yang sesuai dengan trainer lah. Kalau bajet pun kita buka, training orang lain mampu. Okay. Jadi kami memang cari trainer. Jadi kamu yang dah masuk bengkel saya ni, kita tengok nanti progress macam mana. Barangkali ada yang antara kamu yang mungkin diserapkan dalam trainer kami. Itu saya sebut, kami bukan syarikat nak jual produk ke apa, tak. Kami ada produk kami, ujung nanti saya akan sebut juga ada beberapa produk kami. Dan bengkel pun ada produk juga. Jadi cumanya bengkel hari ni dia di bawah saudara Ayub 100% lah. Okay, saya sebutan saya untuk kongsi maklumat. Kita tengok sambungan kita untuk hari ni. Okey, ini antara beberapa keratan akhbar yang ada dalam berkenaan pengurusan kewangan. Memang tak jelas lah kan. Tapi kita tengoklah apa-apa yang disebut. Macam biasa kan. Okey, perlu bijak urus kewangan. Ini semua pasal urus kewangan. Belanja ikut kemampuan. Kemudian bijak urus kewangan. Usahawan mahasiswa. Sambil saya belajar tu boleh jadi usahawan kan. So situ kita tengoklah income dia daripada mana nanti. Okey. Tapi dia kadang-kadang dia jadi macam mana pula? Dia boleh dah usahawan tu, dia terlajak sampai dia dah tak ada minat nak sama belajar. Ada juga macam tu. Jadi itu tengok kepada matlamat masing-masing dan juga kepuasan masing-masing lah. Yang kata saya galakkan kamu berhenti usah pula kan. Saya tak kata macam tu. Maybe ni dia macam masjid Yusuf kita buat. Kan ada barang-barang kat belakang tu, siapa yang rasa desperate, so susah, so boleh ambil barang-barang belakang tu, pergi orang macam tu. Aku tak ada desperate pun ambil. Okey, baik. Ataupun kita tengok ni pula, contoh ada gambar sama juga urus kewangan. Apa gambar malu. Okey. Keluar pula. Ni urusan kewangan. Ni pun saya nak tunjuk juga. Sebab tu dulu 4,000, buang 4,000, lebih 4,000 bayar kan. Sekarang lebih 1,000, gaji 1,000 kata dia kena bayar. Gaji minima peringkat persekutuan 1,050. Faham? Company pengurusan kewangan. Macam saya tunjuk tadi, kami bincang pasal orang, kami bincang pasal syarikat, kami bincang pasal negara. Jadi nanti kalau Fajar Umar nanti kamu boleh tengok website kami, website syarikat kami memang direct to the point, tak disini-sindung lah. So kalau berkenaan negara, kami keluar 3 berkenaan negara. So kalau dia tak parti, dia boleh contact kami lah.
kami akan bagi data secara infografi secara mudah, tapi dia memang akan kenaan individu, company dengan negara. So 3 entiti itu memang kami akan sambungkan sekali. Kalau kamu sampai peringkat yang akhir nanti kamu baru nampak. Untuk bina kewangan nanti kamu perlu faham 3 tu baru kamu boleh bina kewangan. Bank institusi, negara cukai, antaranya kan. Jadi macam mana benda itu berkait? Ini pun pair tak? Kita dengan negara kan. Betul? Jadi itulah. Dulu dah macam harapan dah tinggi dah kan. Sekarang dah harapan palsu pula. Baik. Okey, so di situ kita tengok tentang, kita tengok ni pula. Bagus sangat. Okey. Okey, kita tengok sini. Sorry ya kalau screen tak apa nak besar. Okey, so kita akan bincang 2 ni saja. Duit keluar, duit masuk. Okey. Kotak sebelah ni apa? Kalau kita pergi sebelum tu lah, kita dulu sekolah. Kamu sempat tak zaman sekolah ada report card? Ada? Oh, benda tu masih ada lagi kan? Report card. Di sekolah ada report card kan? Lepas tu pergi klinik. Pernah buat medical check up kan? Seperti cek darah, cek bla-bla semua kan? Ada report kan? Report. Lepas saya dengan buat tu 2 helai dia bagi pusat. Tiba-tiba duit tak ada report. Darah kita ada orang cek, ada report. Di sekolah ada orang cek, duit tak ada report. Bahaya ke bahaya? Jadi sebab tu dalam pengurusan kewangan, pertama sekali mesti jujur. Okay? Daripada situ kita akan keluarkan report kita. So report yang jujur. Dekat sini item yang saya sebut kat kertas kamu tu, nanti kalau dalam website kami tu, nanti website syarikat kami tu, nanti kamu boleh download dia punya app ni dalam Excel. Kalau Pak Yomo mungkin ada dalam Google Play ke, insyaAllah masa akan datang. So kat situ kamu tak perlu nak kira sendiri, dia akan kira automatik. Yang pentingnya saya nak sebut, kotak di sebelah kiri sekali tu ialah laporan analisis kewangan masing-masing. Okay, macam mana perubatan kita ada laporan, macam mana sekolah pun ada laporan. Kita pun belajar di sini pun ada laporan kan, transkrip subjek habis tak habis, dulu tak dulu kan. So kalau kewangan tak ada laporan, itu sangat baik. Okay. Kita tengok dekat laporan itu, kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. So sekarang kita nak bincang yang atas ni. Hasil kamu lah, analisis mana yang akan termasuk daripada yang 8 ni? Analisa mana yang akan termasuk daripada yang kita berikan ke atas ni? Rasa yang mana? Ada berapa yang terlibat analisa tu? Rasa 2 dengan 3. So saya tengok dia. Oh tak boleh dari sini. 2 dengan 3. 2, 3. Saya sebut daripada atas tu. Ada yang betul, ada yang hampir. Nombor 1 tu memang akan kait dengan duit keluar dia masuk. Nombor 2 itu ada kaitan, semuanya ada kaitan, cumanya dia tak ada right? Nombor 3 itu yes. Nombor 4 yes. Nombor 5 nombor 4 so nombor 4 tak. So nombor 4 dia kurang. Nombor 4 dia tak ada.
So yang betul-betul ialah nombor 1 dengan nombor 3. Tak apalah kalau tak faham. Kalau tak faham pun cuba kita tengok nombor 1 tu. Faham tak nombor 1 tu? Faham tak nombor 1 tu? Oh, saya ada pen. Faham tak nombor 1 tu? Berapa kartu saya? Entah apa? Pen marker. Saya coba dah, ada yang lain. Okey. So masing-masing dah masukkan dia punya angka ke belum? So ada 4 kotak. Okey. So kau masukkan kamu punya item situ. Okey. Nombor tu paling penting lah. Okay. So duit masuk, duit keluar. Cuba kita baca. Kita nak sebut ni. Cuba kita baca. Yang belum isi tu, cuba isi. Anggaran pun tak apa lah. Kalau kata Ustaz, saya dapat PT 1 sen sekali kan? Yang ni kiraan dia sebulan sekali. So bagi. Cuba bagi je. Nampak simple sangat. Nampak remeh sangat simple sangat. Tak apa, nanti kita tengok apa kesan dia. Kadang nampak apa lah Ustaz ni kan. Tambah tolak bahagi je. Yes. Isi je. Borang itu kalau kamu sudi untuk bagi balik pada AJK nanti sangat-sangat dialu-alukan. So, kalau kamu tak mau bagi pun itu bukan pasal. Okay? Itu bukan pasal. Cuma kalau bagi itu kena tanda tangan akuan di bawah tu lah. Okay. Okay. So cuba anggarkan. Kalau PT itu dapat 1 sen, cuba bagikan. Nanti kita tengok apa kesan dia. Bagi pada 4 kan, 1 sen 4 bulan. Okay, kita kira sen panjang, 1 sen 4 bulan. Okay, cuba dapat berapa? Income daripada PT berapa? Ataupun Ayub boleh bagi satu orang lebih ada orang? Okey. Dia masalah di situ dekat pinjaman nak masuk tu berapa. Kalau mak ayah sejak tak bagi, buat anggaran lah. Buat anggaran. Berapa yang biasanya kamu minta dalam 1 sen tu? Berapa yang biasa anggaran kalau sebulan ni berapa kamu buat? Cuba letak anggaran saja. Tepat ni mungkin pertama kali kamu buat, dia tak nampak tepat tu lagi. Yang keluar daripada tunai account bank tu, biasanya kalau duit tak cukup, account bank jadi masa. Tapi kalau account bank tu mak masukkan duit, account bank ni maksud dia duit sendiri, lebihan daripada yang sebelum-sebelum ni. Tapi kalau duit tu mak masuk semalam, hari ni keluar, memang keluar pada bank, tapi letak dekat mak ayah lah. Maksudnya mak ayah yang bagi pada kamu puncanya. Okey. Kalau yang seterusnya tu pinjam kawan, bukan pinjam batang tubuh kawan tu tak. Pinjam dari kawan. Ini pun biasanya kalau duit tak cukup, tak
tahulah hobi kamu memang tiap-tiap bulan pinjam kawan kan. Saya tak tahulah. Jadi biasanya duit tak cukup. Cuba jangan letak dulu. Pinjam kawan ni nanti kita kira dulu. Last kali mungkin kalau dia jenis pinjam kawan lah. Kalau dia jenis tak pinjam kawan, so itu memang takkan isi apa-apa. Okey, kerja part time. Saya tahu banyak pelajar kita ni kerja part time. Kadang-kadang dia ada sewa helmet pun ada. Dia sewakan helmet ke ataupun sewa helmet tu bukan. Sewa helmet tu bukan. Kerja part time yang menyebabkan dia kena guna masa dia. Kena guna tenaga dia. Kadang-kadang dia kata dia ada bisnes. Bisnes apa? Jadi ejen. Tapi kalau dia tak jual, dia tak masuk. Itu saya letak dia dekat self-employed. Dia kena jual barang, kena jual produk, dia kena kena ambil masa dia, barulah duit dia masuk situ. Tak kira lah nama dia apa sekalipun. Kalau dia kena guna masa dia sendiri, itu letak kat self-employed. Employee ni saya nak sebut situ mungkin itu kalau dia kerja makan gaji dengan orang. Employee ni kalau dia kerja makan gaji dengan orang, ada tak part time dia buat dia kerja makan gaji dengan orang? Itu letak kat employee. Jaga apa-apa yang dia buat. Okey. Kalau dia ada kat business owner, dengar baik-baik. Maksudnya dia tak perlukan masa dia. Income dia masuk setiap bulan, tapi tak perlukan masa dia. Dia ada kat USAS, dia hanya bagi tugas tu dekat contohnya, saya boleh bagi contoh stokis. Ada pelajar saya stokis tak istilah dia. Master stokis, tu tak istilah dia. Master stokis, tak tahu. Dia ada kaki bawah dia, so dia push kaki dia untuk buat sale. So dia dapat komisen lah daripada apa yang ejen bawah dia dah buat. Betul? Jadi di situ kamu boleh letak dekat business owner. Walaupun business tu bukan company dia punya sendiri, tak apalah, letak dulu kat situ. Yang penting tak kacau masa dia. Dia dapat komisen walaupun tak kacau masa dia. Investor, dia bagi aset dia dekat orang lain untuk orang lain tu buat bisnes. Macam saya sebut partner saya, dia buat bisnes, tapi saya antara yang dapat pulangan daripada bisnes dia. Orang tengok saya mengajar dia USAS kan, tak apalah. Tapi benda lain yang saya bagi dekat dia tu, dia tolong orang bisnes tu, keuntungan kita bagi dua. So dia ada part dia, saya part saya. Kalau rugi, bagi dua juga. Saya rugi dia, rugi saya. Dah, ikut perjanjian. Itu cerita panjang dalam fik dah pula kan. Jadi itu kita panggil investment. Kamu bagi sesuatu dekat dia, ataupun biasanya barang fizikal ke, ataupun biasanya duit ke, jenis macam tu kamu letak dalam investment. Investor, ada tak kamu jenis macam tu? Okey, dah habis kira? Habis kira, cuba letak kat duit keluar. Cuba tengok kat duit keluar. Ini antara benda yang paling menarik sekali untuk kita bincang, duit keluar. Pinjaman pendidikan, di situ selagi mana dia belajar, dia tak wajib bayar lagi kan. Itu tanda seruan itu maksudnya apa? Untuk sini yang dah habis belajar, tengok balik poster PTPTN tu tadi. Okey. Jadi syarat dia 6 bulan tak salah saya. 6 bulan habis belajar, surat akan sampai kalau kamu tak bayar. Jadi kat situ, kalau sekarang tengah belajar, kat situ dia kosong lah. Baik, tak apa, pinjam kawan tu tadi, kalau deal dengan dia berapa nak bayar sebulan. Okey,
Itu kalau dah deal dengan dia, berapa nak bayar sebulan. Rumah sewa ataupun bayar untuk asrama ni kalau tak tolak lagi PT. Kalau dah tolak PT siap-siap asrama tu tak ada. Kalau siapa ada rumah sewa, situ berapa rumah sewa di bulan-bulan. Utility rumah sewa dia ataupun utility asrama kalau tak masuk, kalau tak tolak lagi PT tadi tu, berapa demi belanja-belanja api, air dan sebagainya yang dia nak tanggung kat rumah dia. Yuran kalau tak tolak lagi pada PT, berapa? Kalau dah tolak, dia kosong. Ini saya sekalikan dia, makanan dengan pakaian. Laki, perangai laki, perempuan, perangai perempuan. Ya. Tapi ada orang buat kajian antara lelaki dengan perempuan. Ada orang buat kajian, semua saya tak sempat nak tunjuk hari ni. Mana satu yang paling tinggi habit dia untuk menyoping. Shopee 11 harga 11 ni ada sale. Lagi kan perempuan? Ada orang buat kajian sampai dia keluarkan satu istilah, impulse buying. Apa istilah dia? Impulse buying. Apa maksud impulse buying ni? Dia tengok dia beli. Dia tengok, okey, dia beli. Dia tengok, sekarang, okey dah, beli payment. Impulse buying ni, dia ramai kat lelaki ke perempuan? Perempuan ada buat kerja. Impulse buying, yang membeli lelaki pun sama, perempuan pun sama. Tapi impulse buying, dia tengok sekejap pun terus tertarik hati. Bila dah beli, aku menyesal. Biasanya dia tak perempuan, biasanya, tak semestinya. Okey, pengangkutan kamu, okey, minyak dan sebagainya. Alat tulis, buku nak beli, buku teks dan sebagainya. Derma. Dia ada satu rahsia tu. Tahu rahsia dia apa? Rahsia dia kalau kamu nak banyak duit, nak ada duit lebih, rahsianya apa? Bagi duit ke orang. Bagi duit ke orang. Itu maksud dia derma. Bagi duit tanpa balasan. Tapi di situ dia perlukan kepada latihan dan latihan. Sebab dalam Islam, derma ni kita panggil apa? Sedekah. Dalam bahasa Arab, sebab apa dia panggil sedekah? Daripada sad, huruf dal, huruf sad, huruf dal, huruf qaf. Apa maksud dia? Jujur, benar. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang percaya dengan benda yang akan dapat lepas pada dia bagi duit, jujur, percaya, sedekah tu lah, sad dan qaf tu, dia akan bagi duit. Sebab tu datang perkataan sedekah, dia benarkan apa yang Allah janji lepas dia bagi, dia akan dapat balik. Okey. Jadi kat sini masjid kita tu tabung terbuka setiap hari. Ada tak dia peruntukkan walaupun RM1 untuk dia akan bagi tiap bulan kat masjid masuk? Lelaki sembahyang Jumaat, ada ke dia pernah terfikirkan berapa untuk dia sumbang setiap kali Jumaat? Ini benda penting, ini benda penting. Saya sebut ni sebab apa? Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Bukan Islam ke Islam? Bukan Islam. Dia tak panggil sedekah lah, tak bukan Islam. Dia panggil charity, bagi sumbangan. Dia sendiri percaya benda. Orang bukan Islam, dia sendiri percaya bila you bagi, you akan dapat lagi lebih daripada apa yang you bagi. Dia sebut charity. Dan dia punya peratus untuk letak dekat derma ni tahu berapa? Kalau dia punya teori lah, saya tak mau sebut. Kalau kamu nak ikut, sanggup ikut, kamu ikut lah. Tahu tak dia punya teori berapa? Berapa peratus nak keluarkan derma daripada income? 10%. Gaji 1,000 keluar 100. Ada sanggup? Untuk orang bukan Islam. Pelik ke? Saya tak pelik. Sebab hadis Nabi sendiri sebut, ada satu hadis Nabi sebut, setiap pagi akan ada 2 malaikat yang akan doa setiap pagi.
Setiap pagi. Apa doa dua malaikat ni? Satu malaikat dia akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Seorang ni akan doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Bunyi dekat-dekat sama. Ya Allah, siapa yang hari ni bagi charity dekat orang, kau ganti dia punya apa yang dia bagi tu. Ya Allah, kalau hari ni ada orang yang dia nampak depan dia orang susah, tapi dia tak bagi, berikutlah, engkau musnahkan harta. Ayat tu, hadis tu, Nabi sebut, kalau kita belajar bahasa Arab, dia umum kepada semua. Islam ke bukan Islam, masuk dalam doa. Sebab tu bila saya baca buku dia, saya terkejut. Dia memang tak sebut hadis lah. Saya terkejut sebab benda tu mengesahkan apa Nabi sebut. Orang bukan Islam pun dapat tahu, dapat rasa, dia bagi, dia akan dapat balik. So kita orang Islam macam mana? Ini benda penting, sangat penting. Okey, cuba letak kat situ, ada tak berdasarkan kamu punya sendiri. Kamu punya sendiri. Untuk, ni bukan rekaan, kamu punya sendiri yang setakat hari ni. Okey. Satu lagi saya nak sebut, sebelum kita sambung. Satu lagi saya nak sebut, bila kita bincang tentang duit keluar, tadi kita sebut derma sedekah kan, dia jadi macam booster. Booster nak tambah kita punya sini pendapatan. Satu lagi saya nak sebut, ada item kosong-kosong lagi macam ni kan, kamu boleh tambah sendiri punya item tu. Tapi hati-hati, hati-hati item kamu nak tambah ni, cuba cek balik. Kalau tak boleh hari ni, balik kamu boleh cek balik. Cuba cek balik apa lagi kamu punya perbelanjaan. Hati-hati kalau perbelanjaan tu ada kaitan dengan benda yang haram. Terima kasih lagi. Hati-hati kalau bawah ni kita ada item lagi, balik ni kamu boleh cek balik, kamu boleh isi balik. Hati-hati kalau item yang kita belanja tu ada kaitan dengan benda yang haram. Sebab apa? Dia akan menghilangkan barakah harta itu. Orang Islam dia tak faham dia tu. Dia akan hilangkan barakah. Maksudnya apa? Saya ambil contoh, walaupun ada yang terasa, rokok. Rokok fatwa satu Malaysia kata haram. Selalu yang saya jumpa, orang rokok ni dah akan ada masalah kewangan dia. Biasa yang saya jumpa, saya sebut je lah. Bukan semua, ada yang rokok pun jaya, milioner pun ada juga kan. Saya pernah jumpa businessman pun ada. Ni saya jumpa yang biasa-biasa. Jadi antaranya. Satu lagi, cuba tengok juga pendapatan. Pendapatan kamu tu ada tak daripada sumber yang haram atau syubhah? Situ kalau ada pun dia akan jadi masalah dekat kamu punya pengurusan kewangan. Sebab saya sebut tadi tu, syarikat kami, so dia berasaskan kewangan Islam. So benda tu memang kena sebut. Dia akan jadi masalah kat situ. Okey, cuba cek. Okey, dah masuk kan angka masing-masing? Bila kamu dah masukkan angka, kamu cuba totalkan dia, total pendapatan, kamu totalkan dia, total perbelanjaan. Dah. Bawah tu kamu akan jumpa cash flow, kan? Cash flow maksudnya apa? Aliran tunai duit kita. Dia akan ada 3 keputusan. 3 saja, dia tak akan jadi 4. 3 saja. Bila kamu kira yang depan, kamu kira yang belakang, kamu tolak. Kamu kira depan, kamu kira belakang, total, kamu tolak. Dia akan ada 3 keputusan. Sama ada yang pertama dia cash flow kosong, masuk 1,000, keluar 1,000, fair and square. Itu yang silap. Masuk 1,000, keluar 1,000, kosong. Yang kedua, positif, cash flow positif. Istilah dia, duit ada lebih. Oh, sepatutnya kita nampak terus. Duit ada lebih. Cuba kamu kira, duit masuk, duit keluar, ada lebih tak? Yang ketiga, kira bagi
ada 1,500. Belanja kira-kira 2,000. Maksudnya apa itu? 500 lagi tu negatif. Biasanya mak kamu jadi masa bila negatif. Faham tak? Sebab kamu sekarang, kamu bukan jenis yang pakai kad kredit. So memang kamu kena tunai, duit tunai. Jadi bila negatif tu, biasanya akan ada orang yang masa. Sama ada kawan kamu atau mak kamu. Pinjam duit kawan, minta duit mak. Okay. Cuba kira. Sama ada kamu termasuk dalam negatif ke, kosong ke atau positif. Cuba kira. Dah habis cat. Okey, cuba kira. Masing-masing boleh tengok dia punya cash flow statement dia masing-masing. Okey. Yang saya sebut hari ni, kita tak ada masa lagi sampai 11.30 insya-Allah. Saya nak sebut hari ni sebab apa? Fokus saya duit masuk duit keluar tentang 2 kotak saja. Sebab kamu mesti pastikan cash flow kamu positif. Itu je. Situ kamu kena berlatih. Kalau negatif, kamu kena bagi kosong. Kalau kosong tu kamu lepas ni kena berlatih sampai cash flow kamu jadi positif. Baik. Faham tak cash flow positif? Maksudnya habis bulan 11 ada duit lebih. Betul? Habis bulan 12 ada duit lebih. Habis bulan 13 habis bulan 1 ada duit lebih. Maksudnya duit tu kamu akan letak dekat mana? Nombor tak bagian set tu? Bank nombor 1, bank nombor 2, bank nombor 3 dan sebagainya kan? Betul? Itu maksudnya duit tu kamu tak kacau. Itu memang duit lebih. Itu kita panggil saving, menyimpan. Sebab tu nanti dia akan keluar kat sini. Berapa peratus kamu dah menyimpan? Dia akan keluar analisis berapa peratus kamu menyimpan. Okey. Dengar baik. Sebab apa orang tengah bulan, abang-abang kamu, kakak kamu, dia sebut tengah bulan dia kering? Cash flow dia apa? Ataupun dah jadi kosong time tu. Confirm. Sebab tu datang ni silap kering. Dan daripada situ saya boleh sebut 99% saya sebut tadi tu, confirm dia tak ada bajet. Saya sebut secara saya jujur, walaupun saya dah sembang tadi tu, betul-betul saya boleh kata, sebab saya sebut sampai sekarang saya buat bajet tau. Sampai sekarang saya buat bajet. Ustaz, gaji dah banyak pun buat bajet dia? Yes. Sampai sekarang saya buat bajet. Dan seingat saya lah, saya boleh selesa dengan saya punya bajet tu. Maksud saya yakin diri sendiri memang duit tu saya tak kacau. Tahu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun baru saya kata saya memang jenis orang letaklah 1,000 pun dalam akaun, duit tu lebih, saya tak keluar. Kan kita kadang ada jenis masuk kad je, masuk nombor PIN, banyak ni duit aku kan. Dia mula fikir tu Lazada lah, Shopee lah, lepas tu dia keluar macam-macam idea. Yang sebelum tengok straight tu dia tak keluar dia kan. Orang jenis macam tu maksudnya dia tak boleh kawal dia bajet dia. Kamu boleh kawal bajet sampai kamu dah boleh buat bajet, terkumpul, kamu tengok jumlah terkumpul kat bank, tak apa, tak kacau. Nafsu kamu tak ada nak wih, tak ada. Okey. Satu lagi saya nak sebut apa? Ni kisah benar. Baru saya sembang dengan salah seorang pelajar Ustaz. Dia salah seorang pelajar yang saya tak boleh nak sebut detail-detail lah. Yang dia jadi
bukan agent lah, master agent, master stockist istilah saya dia sebut saya. Memang ada, dia dapat income tiap bulan daripada agent bawah dia yang jalankan sale. Tapi bila saya kata so duit komisen tu macam mana? Jawapan dia apa? Entahlah Ustaz, saya pun tak tahu duit ke mana. Dia mula-mula masuk relax kan. Dulu dia memang dia susah, tu sampai tak. Sekarang duit masuk bawah dia ada agent ramai. So dia push dia masuk kelas je biasa. Duit masuk. Saya kata, so duit banyak tu macam mana? Jawapan dia, saya ingat Ustaz, saya pun tak tahu Ustaz, duit tu pergi mana. Satu je saya kata, ada bajet? Walaupun dia kaya macam mana pun, kamu tak ada bajet, kamu akan jadi orang macam mana saya sebut, bukan orang high, bukan orang nombor 5 tu. Sebab bila kamu ada kat sini lebih kan, kita bagi benda tu apa? Saving. Betul? Simpanan kan? Syarikat kami ada satu formula. Tengok baik. Okay. Sebab apa? Pertama sekali saya kata bajet ni penting supaya kamu boleh buat saving. Saving tu ada. Ustaz, duit banyak apa simpan kat bank? Oh, lepas tu kita bolehlah pergi melancong Ustaz kan? Oh, lepas tu bolehlah kita pergi jalan-jalan kan? Oh, lepas tu bolehlah pergi Korea apa pula, tengok artis-artis yang kita tengok TV tu, Running Man tu semua tu kan? Oh, no. Itu menghabiskan lagi duit. Betul? Itu menghabiskan lagi duit. Buat apa simpan betul habis? Faham tak maksud saya? Buat apa simpan lepas tu habis? Punya susah nak simpan setahun, lepas tu boleh habis dalam masa seminggu. Nak tak? Saya pernah buat benda tu. Jadi saya nak sebut, kamu nak melancong lah apa, kamu savekan duit tu untuk kamu melancong lepas tu. Itu bukan satu benda yang bijak. Saving is not a solution. Saving is a strategy. Nak buat apa dengan duit ni? Itu yang kita dalam bengkel seluruhnya kita akan bincang. Nak buat apa dengan duit ni? Nak pergi Korea ke, nak pergi Thailand ke, nak pergi Krabi ke? No. Benda tu habiskan duit. Kita sekarang nak bincang urusan kewangan. Duit tu nanti kerja untuk tuan duit. Bukan kita punya kumpul duit, kita jadi hamba pada duit, nak kumpul balik, susah balik. Faham tak maksud dia? Kita nak jadikan duit tu kuli kita. Dia kerja untuk kita, dia bantu kita untuk jadi orang nombor 5 tu. Faham tak? Bukan maksudnya orang nombor 5 tu saving dia banyak, dia keluar tiap bulan. No. Bukan maksudnya tu. Orang nombor 5 tu aset dia ada, tapi aset dia tu selagi mana dia ada, dia dapat income. Aset tu tak kurang, tapi income dia jalan. Itu maksud saya. Jadi kita nak bincang dekat sini. Macam mana strategi kita nak buat lepas tu kan. Kalau bajet tak buat, cash flow negatif, ada baik dah bincang tadi. Itu saya sebut, kamu tak boleh nak kontrol 2 kotak di atas, sangat-sangat kebanyakan sangat besar, kotak 2 di bawah kamu tak boleh kontrol. Sia-sia je. Sebab tu datang yang pelajar macam saya sebut tadi tu, duit dia banyak lah, tak tahu lah income dia lebih daripada saya lah kot, master agent tu. Tanya dia, saya pun tak tahu duit mana dah. Tak tahu hobi. Kalau dia buat bajet sikit je, lepas tu memang TikTok lah dia. Dapat faham tak? Okay, jadi itu yang saya nak sampaikan dalam bengkel ni. Kemudian sikit lagi saya sebut,
Okey. So last kali saya sebut dulu macam mana saya boleh uruskan kewangan. So saya gunakan sistem sampul. Siapa nak dengar sistem sampul? Siapa nak dengar sistem sampul? Kalau kamu baca buku pengurusan kewangan, macam-macam cara dia menggunakan sistem untuk pengurusan kewangan. Sistem wow lah, sistem gasing lah, sistem macam-macam. So, saya pribadi pernah dengar sistem sampul. Kalau kamu Google, memang kamu akan jumpa benda tu. Saya tak pasti siapa yang asaskan. Tapi memang istilah tu ada kat Malaysia. Sistem sampul, maksudnya apa? Ini dimasukkan duit makan dia. Ini dimasukkan bajet untuk pakaian dia. Ini masukkan bajet untuk duit minyak dia. Ini bajet dan seterusnya. Serius, memang dulu saya guna macam tu. Tapi sampul tu saya sorok lah kan. Takut nanti orang tahu benda tu ada duit, satu bahaya. Yang keduanya takut cicik pun bahaya juga. Habis bajet bulan tu kan. Tu. Lepas pada tu, ada kat saya tu. Kotak F1 tu saya renovate. Kotak F1 tu saya renovate. Dia jadi kotak F1 sandwich tu. Saya pernah jumpa F1 sandwich yang tebal tu. Saya jadikan dia sampul dalam kotak F1 tu. Tak ada bayang kan? Saya bawa. Saya tak cicik dalam kereta tadi. Lepas pada tu, saya jumpa benda alak ni. Siapa pernah guna benda ni? Tak pernah. Yang besar. Yang besar tu duit Zimbabwe boleh masuk kot. Duit Malaysia saya guna setakat besar ni je. Jadi serius. Saya dulu guna yang ni. Saya letak dari minyak apa semua. So kesan dia apa? Kesan dia saya tahu. Duit makan dia tinggal banyak ni. Untuk makan dia tinggal banyak ni. So otak kena alert. Otak alert. Lepas tu pula duit minyak. Duit minyak mungkin bulan tu tak pergi jalan banyak kan. Makan dah kurang dah bajet. Minyak terlebih-lebih. Saya tarik duit minyak. Yang pentingnya saya tak cocok bank. Masuk lagi duit. Yang dalam ni memang untuk sebulan. Bajet cantik ngam-ngam. Faham tak maksud saya? Kesannya apa? Otak kita akan mula ada mula cakna tentang perbelanjaan kita. Sebelum tu siapa boleh pinjamkan wallet dia? Tak apalah kan? Tak apalah. Okey, sebelum tu ataupun biasanya kita akan guna apa? Okey, wallet. Saya tak bawa wallet saya. Wallet yang lama saya. Wallet tu cucuk bank masuk kan? Dalam tu duit makan, dalam tu dah duit minyak, dalam tu dah duit sewa rumah, dalam tu kan. Ibu kena RM4 sedap pula soalnya. Ini yang dia. Kan? Keluar. RM10. Ya RM10 je. Cucuk lagi. Masuk. Belanja. Lepas tu mak tak cukup. Confirm kata keluar ya. Okay. Jadi lepas pada tu ni apa dia? Pers kan? Pers ni syarikat kami custom. Benda macam biasa. Bagian kad ni. Cuma sini ada tambahan.
Yang ni yang kecil. Yang besar sikit dia ada 10. Set kalau buat casing set kecil tu boleh masuk. Ini bahagian kad. Masalahnya saya hanya boleh tunjuk ni, tak boleh jual. Ini sampel kilang bagi kami untuk kami test, kami tengok. Yang saya boleh jual ini saja. Untuk hari ni kalau kamu kata nak, saya boleh jual ni saja. Ada kat belakang, AJK akan uruskan nanti. RM3. RM3. Nak ada kat belakang, warna biru ada, warna hijau ada, warna merah ada, RM3. Cumanya saya tahu kalau perempuan tu mungkin dia tak kira sangat nak bawa ni pergi jalan. Betul? Kalau lelaki tu memang sebab saya dulu, bukan saya dulu lelaki, sebab saya dulu pernah buat benda-benda macam ni. Jadi saya sendiri rasa ini memang saya sorok dalam kereta. Masuk poket pun tak apa nak muat. Memang saya malu saya nak keluar benda ni. Sebab tu kami reka pers ni. So kalau nak tunggu pers ni, saya kena tengok pengumuman kami dalam Facebook dan WhatsApp ni je lah. Untuk yang pers ni. So untuk siapa yang nak latih diri dia, tadi nak buat bajet, ini ada kat belakang. Ini yang saya boleh bantu kamu untuk hari ni. Kalau untuk praktik bajet sebelum pada kita bincang aset, bincang liability, bincang pasal saving apa-apa. So lelaki kalau nak gunakan juga, itu bergantung kepada kehendak masing-masing lah. Okay, itu saja saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Terima kasih banyak kepada AJK. So kalau ada apa-apa persoalan, ada apa soal jawab, ada masa ke protokol? Ada. So kalau ada soalan, ada ni, boleh kita bincang. Ada. Oh, ada satu lagi. So setakat ni saya boleh bagi ini sebagai nombor ataupun untuk kontak. Yang rasminya akan menyusul kemudian. Rasminya, website rasminya, dan juga ada satu lagi saya lupa nak sebut. Okey. So ada satu lagi email, untuk siapa email itu yang rasmi. Website kami belum boleh buka lagi dalam construction. Okey. So kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa, boleh hubung melalui FB, IG ataupun WhatsApp ataupun email yang tertera. Cumanya WhatsApp itu kalau keluar suara perempuan itu bukan suara saya jadi saya punya assistant saya. Jadi kalau dia tak angkat itu, minta maaf sebab dia pun bukan full time lagi sekarang. So boleh WhatsApp dia, nanti dia akan balas. Okay, ada soalan, kita berhenti sampai ini aja. Okay, saya serahkan balik kepada Mas Majid.